Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CS semua. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Buletin TV3 ya, dari Malaysia lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya, saya tunggu. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru jumpa dengan channel ini, saya mohon subscribe-nya untuk saya membangun channel YouTube ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saksikan videonya. 1, 2, 3, let's go. Usaha Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Bentar guys. Mengambil Benarkah di Singapura itu kayaknya masih bahasa rojak ya, atau bahasa campur-campur bahasa Inggris, bahasa Melayu gitu ya? Nggak jauh beda dengan Malaysia ya. Malaysia, Singapura, terus Brunei Darussalam tuh bahasanya bahasa rojak ya, bahasa campur. Oke, kita lanjut. contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca, terutamanya di negara barat, tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Sudah tentu, bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama di Indonesia dan Malaysia dan diangkat menjadi... Apakah sahabat semua setuju kalau bahasa Melayu itu diucapkan di Indonesia? Sebenarnya itu bukan bahasa Melayu ya, itu udah beda lagi ya. Bahasa Melayu itu ya bahasa Melayu. Memang akar dari bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Tapi kalau Indonesia itu tetap bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Itu lain lagi. Oke, kita lanjut. Bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia. Ini lagi ya. Sebenarnya itu bukan bahasa Melayu ya, tapi bahasa Indonesia yang udah sempurna. EYD, ejaan yang disempurnakan itu loh Bu, maksudnya. Bukan bahasa Melayu lagi kalau di Indonesia itu. Kalau di Indonesia, kalau Melayu itu suku ya, suku-suku. Itu namanya suku Melayu, Melayu Palembang, Melayu Jambi, Melayu Riau. Seperti itu Bu, menurut saya. Warga Indonesia pun setuju seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bahasa Melayu di Malaysia, kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Namun beliau tidak menafikan penggunaan bahasa Melayu yang meluas di Indonesia kerana faktor geografinya yang luas dan rakyatnya yang lebih ramai daripada Malaysia. Pun begitu katanya, skalanya masih lagi di peringkat perbincangan antara negara-negara terlibat. Yang penting katanya, usaha memartabatkan bahasa Melayu itu lebih utama berbanding penggunaan nama negara. Saya berpendapat usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia itu amat wajar, amat baik dan amat sesuai. Kita hendak mengadakan satu bahasa yang dapat digunakan di rantau Asia Tenggara. Kita hendak menyebarluaskan bahasa Melayu ya, atas nama apa bahasa sekalipun. Jadi kalau kita boleh berbincang dan menetapkan bahawa ada satu bahasa yang boleh digunakan secara meluas dan namanya begini. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah kerana pada asasnya usaha Malaysia
Ya memang tidak perlu bertikam lidah, ngapain bahasa Melayu bahasa Melayu, bahasa Indonesia bahasa Indonesia gitu loh. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau bahasa Melayu semua Indonesia pun ada gitu. Suku-suku di Indonesia itu banyak juga suku Melayu. Bahasa Indonesia sekali lagi ya, itu udah disempurnakan atau dengan sebutan EYD, ejaan yang disempurnakan seperti itu. Ya, Anda paham? Oke, kita lanjut guys. Tidak meminggirkan mana-mana negara. Bahawa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia bukan bahasa Melayu dalam konteks kenegaraan, konteks sempit. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia. Kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Malam ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Beliau mendakwa bahasa Indonesia pilihan lebih baik untuk digunakan sebagai bahasa utama bagi ASEAN kerana ia paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya tersebar di lebih 47 negara. Demikian tadi sahabat CS pembahasan tentang bahasa ASEAN atau bahasa resmi ASEAN ya nantinya yang mau dipakai untuk bahasa ASEAN lah seperti itu. Malaysia itu mengusulkan untuk menjadi bahasa ASEAN ya. Mungkin sudah sering kali ya dibahas tentang bahasa-bahasa seperti ini, bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu memang udah jauh beda ya. Dari pengucapan, dari kata-kata, dari tulisan, terus dari arti pun itu sudah beda ya. Itulah mengapa Indonesia itu nggak mau bahasa Melayu Indonesia. Jadi itu saja ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk saya membangun channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.